Sekarang saya teruskan kepada pertanyaan yang kedua, menjemput Yang Berhormat Pak Simas. Masa Datuk Yang Dipertua, Pak Simas minta Menteri Pengangkutan menyatakan bilakah perkhidmatan kereta api terus daripada Tumpat, Kelantan melalui Pasir Mas, Tanah Merah seterusnya ke Kuala Lumpur dan sebaliknya dapat beroperasi semula selepas ditiadakan bermula tahun 2014. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan menjawab, tempoh masa 3 minit. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, buat masa ini kerajaan sedang memberi keutamaan kepada kerja-kerja menaik taraf serta membaik pulih kerosakan yang dialami oleh rangkaian kereta api bagi jajaran Gemas Tumpat, termasuk kerosakan akibat bencana banjir pada penghujung tahun 2014. Banjir yang melanda sektor Pantai Timur pada 22 Disember 2014 telah mengakibatkan kerosakan teruk pada infrastruktur landasan, peralatan persemboyanan dan juga jentera penyelenggara landasan yang telah ditenggelami air. Antara kerosakan infrastruktur landasan yang dialami adalah tanah runtuh, landasan terakis dan ditenggelami air serta jambatan kereta api yang telah dihanyutkan air. Selain itu, berlaku kerosakan teruk terhadap bangunan pejabat stesen quarters terutamanya di kawasan Mandi Urai, Dabung, Gemubu, Kuala Krai dan Cengaperah. Dalam hal ini, kerajaan telah membutuhkan dana sejumlah 874.7 juta ringgit bagi membaik pulih infrastruktur landasan dan stok kereta di sektor Pantai Timur. Peruntukan ini terdiri daripada dana berjumlah 778 juta ringgit bagi projek membaik pulih infrastruktur landasan bagi sektor Gemas ke Tumpat dan 96.7 juta ringgit bagi program pemulihan stesen dan lain-lain infrastruktur kereta api yang terjejas akibat musibah banjir besar yang telah melanda negeri di Pantai Timur. Keseluruhan kerja membaik pulih infrastruktur landasan di sektor Pantai Timur ini jangka akan siap pada pertengahan tahun 2021. Maklumat mengenai projek membaik pulih infrastruktur landasan bagi sektor Gemas ke Tumpat adalah seperti berikut. Pertama, pemulihan landasan dari Gemas hingga Mentakap oleh Syarikat Khidmat Asia Sedia Berhad dengan kos 216.9 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 86.4%. Dan kedua, pemulihan landasan daripada Mentakap hingga Gua Musang oleh Syarikat Fajar Baru Builders Sedia Berhad dengan kos 259.7 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 97.08%. Dan ketiga, pemulihan landasan dari Gua Musang hingga Tumpat oleh Syarikat Embrace Sedia Berhad dengan kos 301.4 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 75%. Kerajaan bersedia untuk menimbangkan pembukaan semula perkhidmatan kereta api ekspres daripada Kuala Lumpur ke Tumpat setelah projek baik pulih dan naik taraf ini selesai sekiranya terdapat keperluan dan permintaan tinggi serta ketersediaan set-set train yang boleh beroperasi di sektor tersebut. Sebagai alternatif, pengguna masih boleh memilih untuk menggunakan kereta api sebagai pengangkutan daripada Kuala Lumpur ke Tumpat dengan menaiki ETS dari Kuala Lumpur ke Gemas, terusnya menaiki perkhidmatan tren antar bandar dari Gemas ke Tumpat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Tumpat. Terima kasih Mohd Menteri. Saya meneliti satu persatu jawapan Yang Mohd Menteri tadi. Untuk makluman Yang Mohd Menteri, di Dewan ini pada 4 Julai 2019, soalan yang sama telah dikemukakan oleh Ibu Muhammad daripada Tumpat, daripada Pengkalan Cepa dan Tumpat. Jawapan yang diberikan oleh Ibu Muhammad Menteri itu satu persatu ayatnya sama seperti jawapan pada 4 Julai 2019. Cuma ditukar perkataan akan siap pada penghujung tahun 2019, tapi Pak Menteri kata penghujung tahun 2021. Jadi, tapi itu tak kisahlah. Yang penting, saya mahu komitmen daripada kerajaan bahawa adakah di sana apa halangan sebenarnya untuk disiapkan landasan pembaikan ini sehingga memakan masa bertahun-tahun dengan janji dan berbagai janji dikemukakan, dan juga adakah landasan DMU ataupun train di DMU, diesel multiple units, akan digunakan kerana sepengetahuan saya train itu mempunyai kerusi yang agak tidak sesuai untuk diduduki dalam satu perjalanan yang panjang daripada Tumpat ke Kuala Lumpur. Terima kasih Bapak Menteri. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Mohd. Saya meneliti soalan tambahan itu, ada beberapa perkara yang saya ingin terangkan. Pertama, projek ini walaupun kerosakan berlaku disebabkan oleh banjir besar pada penghujung tahun 2014,
Tapi idianya hanya bermula pada tahun 2016. Dan pada mulanya, antara 24 hingga 36 bulan untuk siapkan. Tapi ada cabaran. Kenapa? Tumpat ke kawasan Kuala Lepis, kita masih ada perkhidmatan train tidak ekonomi. Bermaksud, pelajar-pelajar nak ke sekolah, kita masih sediakan. Itu antara cabaran. Apabila ianya digunakan, ia pembaikan tu kena buat atas landasan yang masih lagi lifeline. Bermaksud bukan greenfield. Itu pertama. Dan masa untuk bekerja 4 jam. Dan bergantung kepada ketepatan masanya. Itu pertama. Kedua, memang benar, dari segi kita terlihat 3 kontraktor tu ada yang lebih kompeten, ada yang lambat 25%. Dan kita dah ambil tindakan. Kalau yang dia lambat, kita akan sama dia. Kita akan minta dia bayar already. Dan ketiga, kita bagi syarat. Kena siap juga pada pengetahuan. Saya tahu ada antara faktor cuaca. Kemudian MCO pula. Dan sebelum itu disebabkan Lifeline Project, dia kena melalui proses tu, hanya dibenarkan bekerja 4 jam. Itu antara cabaran. Dan untuk soalan kedua yang bertanya DMU, ya, kita sediakan. Kita sedar bahawa dari Pantai Timur, Tumpat sampai ke Johor Bahru, itu adalah satu perkhidmatan yang cukup selesa di mana kita sediakan katil. Dan itu adalah satu perkhidmatan yang cukup baik yang seperti yang saya katakan. Dan walaupun sekarang 9 gerabak, untuk break even, jangan kata untuk, kita perlu 22 gerabak dan full train, full load. Dan ini menyebabkan setiap kali kita kena bagi 80,000 subsidi untuk satu train. Dan walaupun kerajaan bagi juga, kerana kita kena menjaga rakyat di Pantai Timur untuk datang ke kawasan Kuala Lumpur ataupun selatan. Jadi mengenai DMU yang akan menggantikan sistem ini, kita akan gunakan DMU sebagai pelengkap. Dan kita juga akan lihat mana train ada yang terus nak bermalam sampai ke Johor Bahru, tidak ada masalah. Tetapi kalau DMU disediakan, kita akan saya bagi jaminan apa yang baik ialah dalam DMU yang kita design ini, memang dia adalah untuk tidak seperti katil yang kita sediakan. Tapi keselesaan tu tetap ada. Tapi untuk 12 jam, 13 jam tu biasanya katil lebih sesuai. Jadi itu jawapan saya. Kalau Yang Berhormat, saya boleh sedia memberi taklimat kepada Yang Berhormat apa yang akan kita sediakan demi rakyat di kawasan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan Johor Bahru ada sebut tadi. Kota Baru. Johor Kelantan. Bahru. Kalau boleh ada, apabila boleh Kelantan. Sila Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Kulim. Kulim orang Kedah tapi si orang Kelantan. Dengan izin. Yang Berhormat Menteri, apakah Yang Berhormat Menteri boleh menerima kalau saya katakan bahawa secara relatifnya ya, perkhidmatan jalur Pantai Barat jauh lebih selesa, lebih berkualiti berbanding dengan perkhidmatan kereta api laluan ke Pantai Timur. Dari segi kekerapan, dari segi kualiti coach, talian perkhidmatan kereta api elektrik dan sebagainya. Jadi moving forward, bergerak ke hadapan, ketika insiden banjir 2014 dengan kerosakan yang begitu besar, perkhidmatan yang disebut sahabat saya dari Pasir Mas itu tergendala sekian lama. Dah masuk tahun yang ke-6. Dan itu menyusahkan penduduk. Dari sudut keadilan, agihan pembangunan dan perkhidmatan kepada rakyat, ternyata Pantai Timur itu sangat tertinggal. Jadi saya tahu KTM adalah satu agensi yang terus mengalami kerugian. Tadi Yang Berhormat Menteri pun sahkan subsidi bagi laluan yang tidak menguntungkan. Tapi dengan mengambil kira semua halangan itu, Yang Berhormat Menteri, saya nak minta Yang Berhormat Menteri share. Katakanlah Yang Berhormat Menteri kekal pada kedudukan sebagai Menteri Pengangkutan ini, apakah gambaran perkhidmatan kereta api Tanah Melayu untuk perkhidmatan Pantai Timur yang Yang Berhormat Menteri impikan? Bagi ada mimpi dulu. Buat tak buat tu cerita lain. Boleh tak boleh cerita lain. Bagi ada mimpi. Gambaran bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Suka bermimpi tapi saya suka pada realiti. Ya. Bagi saya, selaku Menteri Pengangkutan, itu menjadi tanggungjawab saya. Yang Berhormat bagi satu soalan tanggung. Bola tanggung pada saya. Apa yang kita buat sekarang untuk melengkapkan jaringan sistem kereta api kita, sebab tu kerajaan kita akan teruskan ECRL.
Dan ECRL yang kita akan buat di pelengkap pada sistem KTMB yang ada. Ini pertama. Dan di samping kita membaik pulih trek yang ada daripada Tumpat sampai ke Gemas, itu pertama. Dan kita masih memikirkan jangka panjang. Saya sedar bahawa yang Muhammad cakap tu pantai barat kalau dari segi jaringan kereta api dia lebih baik, jauh lebih baik dari pantai timur. Tapi inilah masanya kita membantu negeri di pantai timur. Dan sebab itu ECRL itu perlu. Dan dalam proses kita nak memutamatkan, saya berharap semua kerajaan ini termasuk Selangor dan negeri-negeri yang berkaitan, kita sama-sama mencari satu formula. Dan ini adalah satu, kata orang, game changer ya, untuk penduduk di pantai timur datang ke sini. Bayangkan kalau train kita, kalau kita dengan ECRL dengan kelajuan lebih daripada 160 km, dia boleh sampai ke Kuala Lumpur dalam tempoh berapa jam? 4 jam, 5 jam. Dan ini akan selesaikan masalah kita. Kalau sekarang kita kena sampai ke Gemas, Gemas naik ETS 2.5 jam sampai Kuala Lumpur, itu sudah lambat. Tapi sebab itulah kita kena buka koridor ekonomi untuk pantai timur dengan menghubungkan untuk tren, penumpang dan kargo pergi ke sana. Dan sebab itulah kita memikirkan soal negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan ini jaminan kerajaan kita akan teruskan secara bermusyawarah dengan semua negeri. Dan yang Muhammad kata tadi, betul? Apa impian saya? Ya, kita nak melengkapkan sistem jaringan kereta api. Dan bukan setakat itu. Sebab tu saya kata ECR connection dia mesti tak boleh buat secara silo. Dia kena dihubungkan kepada sistem pengangkutan awam yang ada. Dan begitu juga KTMB. Kalau kita nak sambung, mesti ada tempatnya. Di mana? Kalau di Mentakap. Mentakap akan jadi satu stesen di mana kalau ECRL dengan KTMB dia akan bertembung. Dan di situlah orang nak tukar ke ECRL ke mana? Tidak menjadi masalah. Dan saling hubungan itu sangat penting bagi kita untuk menjamin pantai timur ini dipelihara. Bukan sahaja oleh yang berhormat di sana, tapi bagi kita, kita lebih mementingkan, kita committed untuk menjayakan agenda negara ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tanya manis. Saya nak teruskan kepada pertanyaan Menteri seterusnya, menyebut Yang Berhormat Sempang Renggam. Terima kasih Tuan Speaker. Sempang Renggam minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah langkah dan inisiatif terkini pihak kementerian dalam menjaga dan mempertekadkan kualiti program ijazah sarjana muda perguruan PISMP supaya standard pengajaran guru-guru di sekolah-sekolah sentiasa berada pada tahap yang cemerlang. Terima kasih Tuan Ketua. Silakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan menjawab 3 minit. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa komited untuk memperkasa pendidikan guru bagi melahirkan guru yang terlatih dan kompeten. Antara usaha yang dilaksanakan adalah memperkukuhkan program ijazah sarjana muda perguruan atau PISMP di Institut Pendidikan Guru IPG. Ini turut melibatkan aspek pemilihan calon dan kurikulum. Melalui program ini, KPM akan dapat menyediakan guru yang berkualiti untuk meningkatkan standard pendidikan selaras dengan aspirasi dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Bermula pada tahun 2013, calon PISMP dipilih dalam kalangan pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang memperoleh minimum grade cemerlang dalam 5 mata pelajaran termasuk memenuhi syarat pengkhususan bidang yang dimohon. Seterusnya, semua calon yang memenuhi kelayakan akademik mengikut option mata pelajaran perlu melepasi saringan ujian kelayakan calon guru atau UKCG. Calon yang melepasi UKCG akan dipanggil untuk temuduga. Secara keseluruhan, calon dipilih berdasarkan merit markah yang diperoleh meliputi akademik, kurikulum dan prestasi temuduga. Ini jelas menunjukkan bahawa hanya pelajar yang terbaik dipilih untuk mengikuti PISMP. Dalam aspek kurikulum pula, KPM sentiasa berusaha memantapkan kualiti kurikulum PISMP agar sejajar dengan keperluan pendidikan semasa. Semakan semula keseluruhan kurikulum latihan perguruan
dilaksanakan setiap 4 tahun. Semakan terkini telah bermula pada tahun 2019 dan dijangka selesai pada tahun 2021. Kurikulum baharu ini akan digunakan pada Jun 2022. Dalam pada itu, KPM melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk setiap bidang yang diajar, mengambil kira perkembangan semasa. Sebagai contoh, dasar pembelajaran digital IPG diperkenalkan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Selain itu, pembangunan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna atau New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) juga dilaksana sebagai pedagogi contemporary. Ini bagi menyediakan pensyarah dan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untuk menghasilkan pembelajaran bermakna melalui pemanfaatan teknologi digital terkini. Di samping itu, dalam usaha untuk melahirkan guru yang berwibawa dan berketerampilan, penekanan turut diberikan kepada kemahiran insaniah, kognitif, digital, numerisasi dan keusahawanan. Dalam aspek persediaan guru untuk mengajar di sekolah pula, PISMP mewajibkan pelajar menjalani 3 kali pengalaman berasaskan sekolah PBS dan 2 fasa praktikum masing-masing selama 12 minggu. Pemantapan seterusnya menerusi internship di tahun akhir melibatkan tempoh antara 4 hingga 12 minggu. Bagi tujuan pemantauan dan penambahbaikan secara berterusan, KPM melaksanakan penilaian terhadap guru lepasan PISMP. Selepas setahun ditempatkan di sekolah, KPM akan mendapatkan maklum balas daripada pentadbir sekolah mengenai prestasi guru lepasan IPG. Berdasarkan maklum balas bagi tahun 2015 sehingga 2019, prestasi guru baharu IPG adalah cemerlang dan memenuhi keperluan sekolah dengan skor purata 92% ke atas. Secara umumnya, prestasi ini menunjukkan pentadbir sekolah berpuas hati dengan kualiti guru baharu lepasan IPG. Melalui peringkat pemilihan calon dan pengisian program sepanjang tempoh mengikuti pengajian, KPM yakin guru lepasan IPG yang mengikuti PISMP adalah guru yang terlatih, berkualiti dan telah bersedia untuk berkhidmat dengan cemerlang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Sembang Renggam, soalan tambahan pertama. 30 saat. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Wabi Menteri atas jawapan yang telah diberikan panjang lebar. Saya menyambut baik segala usaha berterusan yang pihak kementerian lakukan dalam meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru-guru kita. Cuma dalam soal kualiti untuk melahirkan guru yang terlatih dan kompeten, ia juga berkait rapat dengan soal piawaian. Piawaian pengambilan pelajar yang diterima masuk ke program ijazah sarjana muda perguruan PISMP. Saya ingin memetik kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri yang dikeluarkan pada 19 Julai 2020 yang mengatakan bahawa UEC telah mendapat pengiktirafan sebahagian ataupun partial recognition. Ini kali pertama digunakan istilah tersebut, partial recognition. Apabila UEC diterima untuk mengikuti program ijazah sarjana muda perguruan PISMP. Maka dalam konteks ini, soalan saya ialah, saya ingin tahu pendirian YB Menteri, sama ada kementerian ingin meneruskan pengiktirafan sebahagian ataupun partial recognition sijil UEC sedangkan Perdana Menteri YB Paguh dalam kenyataan yang sama ketika menafikan pengiktirafan UEC menegaskan bahawa UEC perlu mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Soalan yang penting, ada kaitan kerana ia berkaitan dengan piawaian ambilan pelajar yang diterima. Jika dikatakan para pelajar diterima untuk masuk ke PISMP kerana mereka telah lulus sijil SPM dan memperolehi kepujian dalam bahasa Melayu, maka apakah wujud keperluan untuk menyebut kelulusan sijil UEC mereka? Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Pertama, program yang disebut oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi bermula semenjak tahun 2011.
Dan pada waktu Yang Berhormat Simpan Renggam menjadi menteri juga, program tersebut juga dilaksanakan. Jadi perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Simpan Renggam. Itu jelas, ya. Yang apa yang saya ingin sebutkan tadi, Tetapi apa, tidak digunakan perkataan partial recognition ataupun pengiktirafan ini soal sebahagian. jawab. Simpan Renggam, Menteri Ini akan soal jawab. jawab. Okey, apa yang disebut tadi, program ini telah ada semenjak tahun 2011. Masa Yang Berhormat menjadi menteri, program ini diteruskan. Apa nama sahaja pun, hakikatnya dasar itu adalah berlaku pengambilan pelajar kelulusan UEC untuk tujuan kemasukan ke IPG bagi mata pelajaran bahasa Cina untuk SJKC. Itu jelas. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yang Berhormat menjadi menteri, program ini juga dilaksanakan. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memenuhi keperluan di SJKC berkaitan dengan pendidikan bahasa Cina. Jadi itu kita perlu jelas bahawa perkara ini telah ada semenjak 2011 dan diteruskan di zaman Yang Berhormat Simpan Renggam sebagai menteri. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya difahamkan mutakhir ini terdapat ramai guru-guru sekolah kementerian yang memiliki ijazah sarjana dan juga bahkan peringkat PhD. Tetapi mereka masih lagi berkhidmat sebagai guru biasa di sekolah-sekolah kementerian. Soalan saya ialah apakah langkah pihak kementerian bagi memanfaatkan kepakaran mereka dan meletakkan mereka di pos-pos yang sepatutnya serta menilai kenaikan pangkat dan gaji yang berpatutan dengan kepakaran mereka. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Berkaitan dengan guru-guru yang berkemahiran mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi di peringkat PhD dan sebagainya, pihak kementerian sentiasa meneliti kebolehan guru-guru di semua peringkat bagi membolehkan adanya laluan yang terbaik untuk mereka berdasarkan kepakaran yang ada pada mereka. Jadi kita sentiasa melihat apakah stok yang ada, jumlah guru, kepakarannya, bidangnya, PhD, bidang apa sebagai contoh, untuk melihat bagaimanakah dan apakah keadaan yang terbaik bagi membolehkan kita menggunakan kepakaran tersebut demi untuk kebaikan sistem pendidikan kita dalam jangka masa panjang. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Ya. Kulai. Ahli Yang Berhormat, masih telah tamat. Ahli Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulaiman, Yang Berhormat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tuan Dipertua, si anak tani letih bertani bermata layu, setia senyum manis berseri-seri. Soalan saya nombor 1, mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri KPLB. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar menjawab, tempoh masa 3 minit. Datuk Mentua, batang bukan sebarang batang, batang kerah macam batu. Datang bukan sebarang datang nak jawab soalan nombor 1. Datuk Mentua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Cara bagaimana Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengambil langkah untuk menggerakkan pekebun kecil getah dalam bidang keusahawanan adalah melalui 2 cara. Satu, melalui anak iaitu RISDA. Satu lagi melalui bapa iaitu kementerian itu sendiri. Jadi melalui RISDA kita menjalankan program pertama, program pembangunan usahawan. Kedua, kita memperkuatkan aktiviti ekonomi tambahan atau kita panggil AET yang melibatkan perkhidmatan makanan, servis dengan izin pembuatan, pertanian. Selain daripada itu, kita juga memperkukuhkan program pembangunan produk yang akan, kalau saya nak elaborate dengan lebih mendalam, mungkin ambil masa yang lebih lama. Kita juga mengadakan program pemasaran dan promosi. Ini semua ni di bawah RISDA. Selain daripada itu, sebagai bapa, kita memahami pembangunan usahawan
untuk pekebun kecil Getah, tapi juga kita ambil maklum bahawa KPLB ini besar, dia melibatkan pekebun kecil kelapa sawit dan juga regional development territory seperti Perda, Kedah, Kesedah. Justru untuk Risda ni saja sehingga 30 Mei 2020 kita telah melibatkan 7,749 pekebun kecil menerima manfaat daripada program tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Sila Syek, soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Hormat Menteri atas jawapan diberikan. Dalam laporan Risda sendiri pada tahun lepas, daripada 592,000 pekebun kecil, hanya 16,000 lebih kurang yang terlibat dalam usahawan yang diurus oleh Risda sendiri. Jadi jumlah ini masih kecil. Dan apa yang dilihat di bawah sana, iaitu realitinya para pekebun kecil ini, mereka dalam keadaan dilema dan serba salah. Di tengah mana komoditi getah ni sentiasa tidak stabil dan harga yang sentiasa rendah. Namun mereka mengatakan hanya mampu untuk terus menoreh getah dan mereka tidak ada kemahiran lain. Jadi soalan saya, Mak Menteri, adakah pihak kementerian mempunyai program pengupayaan motivasi kendiri untuk lebih serius para pegawai turun ke bawah ke desa, memperluaskan lagi seramai mungkin para pekebun ini terlibat dalam usahawan niaga dan tani. Dan kedua soalan Mak Menteri, adakah pihak kerajaan akan membuat dasar baru untuk membantu para pekebun kecil ini, iaitu apabila umur pokok getah sudah matang dan hasil pengeluaran mula bertambah selepas 6 tahun, apakah kerajaan bersedia untuk memberi geran tahunan kepada mereka? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Dua perkara yang dibangkitkan oleh Yang Hormat Syek. Terima kasih Yang Hormat Syek kerana saya faham Muhammad Syek, pengundi-pengundi Muhammad Syek semua majoritinya adalah pekebun kecil getah. Saya Ya, betul, prihatin betul. dan